Kita baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Baik. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua berada dalam keadaan sihat dan walafiat. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu cerita kisah teladan dan kisah rakyat yang telah diubah suai, dan ada juga kisah pengajaran dan teladan yang kita boleh ambil. Jadi mari kita dengarkan sama-sama. Okay, pada satu hari dikisahkan dalam sebuah kampung yang jauh di pedalaman, ada seorang pakcik tua ini dan isteri dia tinggal dalam sebuah rumah. Pakcik tua ini nama dia Pakcik Kebu. Saya punya perut tunggu. Pakcik Kebu. Okey, dan isteri dia bernama Makcik Kebu juga. Pakcik Kebu ini bekerja sebagai pembalap. Tapi pembalap pada masa itu, ya, walaupun pada di tempat itu menggunakan hanya sebilah kapak. Pakcik Kebu mencari rezeki dia ni dengan kapak dia yang usang, dan bila tumpul kapak dia akan asah kapak tu tajam dan akan kembali potong balak, cengal, nyato semua dia akan potong dengan kapak tu saja. Satu kapak tu saja. Pada suatu hari Pakcik Kebu ini seperti biasa lepas pulang daripada potong kayu balak dekat dalam hutan itu, Pakcik Kebu itu akan berlalu di satu jalan yang tak pernah dilalui. Ya. Di jalan itu on the way, dalam perjalanan pulang tu kita jumpa satu tasik yang cantik sangat. Ya. Jernih air dia, tenang suasana dia, bunga-bunga yang jarang dilihat, ya. Sambil berjalan tu sambil bernyanyi. Sebab masa itu banyak pokok-pokok balak yang telah berjaya Pakcik Kebu tebang. Kan? Sambil bernyanyi, sambil dia menghayunkan tangan dia dengan kapak di tangan. Sambil berjalan, Pakcik Kebu tercampak kapak dia. Nyanyi ya. Nyanyi tu lagu time tu saya lupa lagu apa. Kalau cikgu lupa bawa gambar, saya terlupa lagu apa. Sambil nyanyi tu tercampak kapak dia masuk dalam tasik. Nak jadi cerita Pakcik Kebu tu pun rasa, ya Allah, susahnya lah aku nak cari rezeki besok. Tak ada kapak. Satu kapak tu saja yang dia ada. Jadi Pakcik Kebu pun duduk termenung kejap, fikir apalah aku nak kena buat depan tasik yang cantik tu. Tengah dia menyelami perasaan dia, sesedih, gundah gulana nak beritahu dekat Makcik Kebu kat rumah kan, yang hilang kapak dia kan. Tiba-tiba tak lama kemudian keluar ikan duyung daripada tasik tu. Bapak nak gambarkan macam mana ikan duyung tu, tuan-tuan dan puan. Rupa perempuan cantik, ya, atas perempuan, bawah tu ikan sisik. Dan saya jangan tanya hal lain, saya dapat gambarkan yang tu saja. Keluar ikan duyung tu, dia bertinggik kat tepi tu. Pakcik Kebu tak rasa, sebab sedih sangat, tak rasa macam pelik. Siapa dia ni, tak terfikir. Dia sedih, tengok ikan duyung tu, dia pun sama sedih dia kan. Ikan duyung tu pun bertanya kepada pakcik tu, Pakcik, kenapa pakcik bersedih? Tanya ikan duyung tu. Pakcik bersedih sebab, ya, kapak pakcik satu bilah tu sahaja yang pakcik ada jatuh dalam tasik. Jadi mendengar cerita Pakcik Kebu tu, si ikan duyung yang cantik tu pun masuk balik dalam tasik, menyelam sambil selam, dia keluar balik dengan membawa sebilah kapak perak. Nampak gambar warna perak? Perak tahu tak apa macam mana warna perak? Tak tahu. Nanti balik tengok kamus, baca Google, tengok kapak warna perak. Warna perak. Jadi dibawa si ikan duyung tu kepada Pakcik Kebu tu. Ini ke kapak Pakcik Kebu tu? Bukan ikan duyung, bukan kapak saya. Dan lalu kemudian ikan duyung tu pun masuk balik dalam tasik itu, cari, keluar dengan sebilah kapak emas. Dengan jujurnya Pakcik Kebu tu berkata kepada si ikan duyung, ikan duyung ini bukan kapak saya, ikan duyung. Kau nak bawa perak dan bawa emas ni bukan. Emas perak ni bukan kapak saya. Walaupun dia bentuk kapak kan, dia bukan kapak saya. Kapak saya buruk kan. Itulah kapak saya yang saya pakai untuk saya potong pokok. Nampak gambaran buruk. Jadi ikan duyung tu masuk ke dalam tasik. Dia masuk tasik itu, dia pergi menyelam, cari, jumpa kapak cik tu. So dia bangun, dia keluar daripada tasik. Ya, dia tunjukkan dekat Pakcik Kebu ni, Pakcik Kebu, ni ke kapak you? Speaking pula kan.
Dia fed up sangat, dia terkeluar bahasa Inggeris tu. Is this your ex? Kata ikan duyung tu. Pakcik kebu tu pun tiba-tiba kata yes. Kan? Semua terkeluar, buat tension kadang tu kan. Ya, inilah kapak saya. Inilah kapak saya. Lepas tu, disebabkan kejujuran si pakcik kebu ni, si ikan duyung ni pun rasa-rasanya masanya lah untuk berikan kapak-kapak perak dengan emas tu, bagilah kau ambil tiga-tiga ni. Kalau kita pergi shopping kompleks tu free, buy one free one, ni tak payah buy pun dia dapat ambil balik yang kita punya, dapat lagi free lagi 2 kan. Berapa kilo emas tu berat kapak kita tahulah, sekilo sekarang 100.5, 150,000 kan. Kalau 8 kilo kapak tu jutawan lah pakcik tu kalau dapat semua tu. Jadi dia fikir dah, aku semua dapat kapak emas, dapat kapak perak, dapat kapak dari semula, balik dengan hati gembira. Tak sabar-sabar nak bagi tahu kepada makcik kebu ni. Sampai di rumah, dia pun bercerita lah. Makcik kebu tengok pakcik kebu seronok sangat kan. Jadi pakcik kebu tanya, pakcik kebu kenapa kau seronok sangat? Aku ceritalah, aku jumpa ikan duyung kat tasik ni, kapak aku jatuh dalam, dapat kapak emas, dapat kapak perak. Kemudian pakcik kebu pun terpesona, seronok mendengar cerita pakcik kebu. Jadi dia pujuklah pakcik kebu supaya besok pakcik kebu tolonglah bawa aku pergi ke tasik tu kan. Pakcik kebu cerita dan minta mohon, tak rayu. Besok dia lepas subuh tu, lepas main subuh, lepas solat duha tu, mereka berdua pergi ke tasik tersebut. Okey. Sampai di tasik, pakcik kebu tengok, betul ke pakcik kebu kau jumpa ikan duyung kat tasik ni kan? Pakcik kebu tak puas jadi pusing, dari tasik tu pusing. Tiba-tiba pakcik kebu tu, isteri pakcik kebu jatuh dalam tasik. Kesian saudara-saudara, tuan-tuan perempuan. Pakcik kebu jatuh dalam parit, dalam tasik tu, tak timbul-timbul, tenggelam habis. Pakcik kebu tu pun biasalah ya, sedih. Mana lelaki tak sayangkan isteri kan tuan kan. Jadi dia sedih. Sedih duduk sampai terkenangkan kisah dia masa silang dengan makcik kebu dulu ya. Tiba-tiba muncullah ikan duyung tadi. Ikan duyung pun tanya kepada pakcik kebu, pakcik, kenapa kau sedih lagi hari ni? Kan, pakcik tu bercerita lah, tadi makcik datang dengan saya. Dia nak tengok sangat tasik ni dan nak tahu sangat ikan duyung, cerita saya semalam kat dia tu. Jadi ikan duyung ni pun masuk dalam tasik, jelam balik, cari. Dia keluar ikan duyung ni bawa seorang wanita. Dia bawa seorang wanita. Wanita ni, dia ni adalah Era Fazira. Masa Era Fazira tu tak kahwin lagi. Bawa Era Fazira keluar, jumpa. Dia cakap dengan pakcik, ini ke? Ikan duyung tu kuat lah, besar kot kan. Dia larat angkat orang kan. Dia tunjuk pakcik, ini ke makcik yang pakcik masukkan isteri pakcik. Pakcik kebu tengok Era Fazira kan. Yang tu yang time tu masih muda, masih lagi anak dara lagi kan. Ya, kata pakcik. Pakcik kebu tu kata ya. Dasar jantan. Si ikan duyung tu kata. Ikan duyung kata macam tu, saya tak kata. Oh lelaki kata kan, memang tak kenal budi lah. Marah ikan duyung tu, mengamuk ikan duyung tu. Kenapa kalau malah kapak kau boleh harta, kau boleh perempuan kau tak boleh? Saya kata ikan duyung tu kan, dengan penuh perasaan marah sekali kat pakcik. Era Fazira kata dia. Pakcik kebu ni pun diam. Dia ni lah isteri saya kata dia. Kau masih lagi kan nak kata ni bini kau kata dia. Jadi si pakcik kebu ni pun bagi tahu lah si ikan duyung. Ikan duyung kata dia, aku tak nak perkara lama berulang. Kalau aku kata ini bukan isteri aku kan, nanti next orang kedua yang kau akan bawa juga bukan isteri aku, mesti kau akan bawa Nilofa pula kan. Lepas tu nanti kau akan nyelam balik. Kau akan nyelam, kau akan cari, baru kau jumpa kali ketiga bini aku. Nanti kan kalau aku kata yang ketiga tu bini aku, kalau aku tak bukan yang kedua bukan ketiga bini aku, nanti macam kapak aku semalam, kau akan suruh aku ambil tiga-tiga sekali. Aku ni orang susah kata. Aku tak mampu untuk bela tiga orang isteri sekaligus kata dia. Jadi apa ni? Faham tak cerita saya ni? Faham. Ending dia macam mana? Ending dia sebenarnya cerita dia sampai sampai tahap yang kapak tu aja. Etapan cerita tu yang Era Fazira yang Nilofa tu.
Jadi ending dia punya pengajaran cerita pengajaran di sebalik cerita teladan dia tu, kita naklah bersikap jujur ya. Bila kita kata itu bukan kita punya, kita cakap benar kan. Walaupun kita ni bukan haji lagi, belum pergi haji lagi pun kita kena cakap benar daripada sekarang, daripada awal sampai kita mati nanti kan. Kemudian kalau kita cakap bohong nanti orang tak suka kan. Tapi bila itu keadaan tu kita kena terangkan kenapa kita bereaksi sedemikian. Bagi orang tahu, bagi orang jelas cerita tu. Okey, saya rasa kita ni saya reka saja. Mana-mana dah saya reka-reka supaya cerita teladan itu tak seperti biasa. Jadi saya rasa tuan-tuan puan-puan harap faham. Saya tunggu komen daripada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.